Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang, taufik, hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita untuk menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Nikmat yang mana kita tidak nampak dia punya kepentingan, dia punya nilai selagi mana kita berada di atas dunia ini. Selagi mana kita tidak memejamkan mata kita, kita tidak akan nampak kepentingan nikmat dapat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan faham erti pahala dan dosa apabila dia mati. Apabila dia mati, dia akan dikambus di dalam kubur. Apabila malaikat yang mungkar dan nakir datang untuk tanya kepada dia soalan-soalan, mungkin dalam syurga akan jadi satu taman daripada taman, mungkin dalam kubur akan jadi satu taman daripada taman syurga, ataupun akan jadi satu lembah daripada lembah neraka. Pada waktu tersebut dia akan mula sedar, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, betapa pentingnya pahala dan juga dosa, betapa pentingnya taat dalam kehidupan dunia, dan betapa bahayanya maksiat, menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala semasa kehidupan dunia. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita kena syukur, sentiasa bersyukur di atas nikmat beragama yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Ini merupakan satu nikmat yang besar tuan-tuan. Kalau kita tengok bilangan manusia dalam dunia hari ini, dikatakan lebih kurang 6 bilion. Hanya 1 bilion sahaja yang mana dikatakan sebagai umat Islam yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dengan segala jenis kumpulan-kumpulan, ada yang sesat, ada yang tidak sesat, yang menisbahkan diri mereka kepada agama Islam. Dan di antara 1 bilion tu tuan-tuan, berapa ramai manusia yang mana betul-betul dapat taat perintah Allah Subhanahu wa taala, dapat tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dapat ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Tidak ramai tuan-tuan. Kalau kita tengok bilangan ahli masjid di mana-mana masjid, kadang-kadang mungkin kita rasa bangga dengan 4 saf, 5 saf yang datang sembahyang. Tetapi kalau kita bandingkan dengan bilangan penduduk lelaki yang akil baligh di dalam kampung kita, ataupun di dalam bandar kita, ataupun di dalam negeri kita, maka bilangannya tidak sampai mungkin 0.1% yang hadir. Bukan kita nak remeh-temehkan orang, bukan kita nak pandang buruk pada orang lain, tetapi kita nak rasa bersyukur di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, taufik yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Allah Subhanahu wa taala pilih kita dalam keadaan kita serba lemah. Kita tidak ada apa-apa nilai, kita tidak ada apa-apa hubungan kekeluargaan dengan Allah, tetapi Allah pilih kita. Ini semata-mata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita tuan-tuan, untuk angkat kedudukan kita. Jadi sebab tu kita sentiasa bersyukur di atas apa sahaja nikmat beragama yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Ustaz-ustaz kita beritahu, ramai di kalangan kita apabila kita dapat nikmat daripada dunia, tidak putus-putus mulut kita akan ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, bersyukurnya rezeki. Tak, kalau ada orang bagi cabutan bertuah sebagai contoh, dapatlah RM50, RM100, alhamdulillah, alhamdulillah, syukur. Bila dekat hari raya ada orang bagi bantuan pada kita, syukur. Bila nak pilihan raya ada
ialah ahli-ahli politik datang bagi beras kampit mungkin, bagi barang-barang rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur. Bagus, syukur di atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Tetapi berapa ramai di kalangan kita yang rasa betul-betul bersyukur, ucap alhamdulillah daripada hati dalam dia setiap kali selepas dia salat, setiap kali selepas dia zikir, setiap kali selepas dia baca Quran, setiap kali selepas dia dapat sedekah. Berapa ramai di kalangan kita, tuan-tuan? Mungkin ada orang lepas sembahyang tu assalamualaikum, assalamualaikum, pung, cabut lagi. Tak, kita bukan nak cerita tentang zikir ni bid'ah atau bid'ah, itu perbahasan ilmu. Tetapi perbahasan kita dengan Allah, perasaan apa kita nak ucap pada Allah apabila Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk datang sembahyang. Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik kepada kita untuk sujud. Dahi kita ni yang hina ini untuk menyembah dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, hadis yang tuan-tuan tahu, selalu tuan-tuan dengar. Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat pada waktu malam sehingga bengkak-bengkak kaki, hatta tawarramat qadabah, sehingga kedua-dua kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bengkak, isteri baginda yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapalah kamu perlu beribadat sedemikian rupa? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampunkan dosa engkau yang lepas dan yang akan datang?" Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dosa. Sebab Nabi adalah Nabi yang maksum, tidak melakukan dosa. Jadi cara kita faham hadis ni ialah Allah memelihara kamu daripada dosa, daripada dulu sampai sekarang dan masa akan datang. Allah pelihara kamu, tidak melakukan dosa. Kenapa kamu nak buat ibadat sebanyak ni, sesungguh ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi tuan-tuan, ini merupakan satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Dan selepas kita sembahyang, kita dapat berada di dalam rumah Allah dengan niat i'tikaf. Setiap daripada nafas yang kita sedut, yang kita hembus adalah pahala di sisi Allah, tanpa kita perlu buat apa-apa pun. Duduk saja, nafas kita sedut dan kita hembus, sedut dan hembus. Malaikat mendoakan keampunan untuk kita selagi mana kita berada di dalam rumah Allah dengan niat i'tikaf, selagi mana kita tidak berhadas. Kalau kita berhadas, batal wuduk, maka kita keluar dan kita ambil wuduk, masuk balik i'tikaf. Jadi tuan-tuan, ini merupakan nikmat yang besar tanpa kita perlu buat satu kerja yang berat. Duduk, bernafas, di bawah kipas, ada aircon, cuma kita kena tadah telinga sikit je. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala yang begitu banyak kepada kita, tuan-tuan. Ini merupakan nikmat yang besar yang mana kita tidak akan faham, tuan-tuan, selagi mana kita tidak mati dan tutup mata kita. Sebab dalam kehidupan dunia kita hari ini, kita dikuasai oleh kebendaan, harta benda, pangkat, anak pinak, itu sahaja yang menguasai kita. Sampai kita tidak nampak betapa pentingnya akhirat. Sebab benda tu memang kita tak nampak pun, tetapi kita tak rasa betapa pentingnya akhirat dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Sebab kehidupan seharian kita disibukkan dengan dunia. Ayat yang Tuan Imam baca tadi, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, itu menceritakan tentang keadaan hidup kita. Kita ni dilalaikan dengan perasaan ingin banyak harta, anak pinak. Kita lalai daripada perintah Allah. Kita lupa akan larangan-larangan Allah. Kira dalam hidup kita ni tak ada lampu merah, tak ada lampu hijau, semua hijau je. Maksudnya apa yang kita nak, kita buat. Apa yang kita nak, kita buat. Kita tak tanya Allah bagi buat ke tak buat, Allah Subhanahu Wa Taala suka ke Allah Subhanahu Wa Taala tak suka. Kita tak pernah tanya, tuan-tuan. Sebab yang paling penting dalam kehidupan kita dapat kumpul harta, dapat penuhkan perut kita, dapat kumpul harta, dapat penuhkan perut kita, dapat tunaikan nafsu syahwat kita. Itu sahaja kehidupan kita, tuan-tuan. Kita ditipu
oleh kehidupan dunia yang sementara. Bila kita akan sedar? Apabila kita kembali jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Proses pertama, kita mati dan kita akan diheret pergi ke kubur. Pada waktu tersebut sahaja kita akan sedar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis, manusia ni dia suka harta yang banyak. Kalau dah ada satu lembah daripada emas, dia nak lembah yang kedua, lembah yang ketiga, hatta yamla afahu turab, sehinggalah tanah memenuhi mulut anak Adam, iaitu dikebumikan, ditimbus dengan tanah. Barulah kita akan sedar bahawasanya kehidupan dunia ialah kehidupan yang sementara, kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Harta benda yang kita cari semua kita tinggal, anak pinak kita semua kita telah tinggal. Kalau harta benda yang kita tinggal, dia akan jadi apa tuan-tuan? Akan jadi harta pusaka, akan dibahagi-bahagikan oleh isteri kita, ibu ayah kita, anak kita. Kalau keluarga yang kita tinggal, isteri kita yang jadi balu, mungkin dia akan kahwin dengan orang lain. Kalau isteri yang mati, tinggal suami, suami akan kahwin dengan orang lain. Anak-anak sibuk dengan keluarga. Mungkinlah 5 hari, 6 hari dia ingat dia buat tahlil itu ini, kalau orang yang buat tahlil. Tetapi lepas tu dia akan lupa dengan kita. Apa yang akan bersama dengan kita tuan-tuan? Amalan kita. Amalan kita sahaja. Kalau baiklah yang kita buat, maka kebaikanlah kita akan dapat. Kalau keburukan yang kita buat, maka keburukanlah kita akan dapat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mana buat satu kebaikan walaupun sebesar zarrah, dia akan tengok dia punya natijah dan hasilnya pada hari kiamat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mana buat walaupun satu besar zarrah keburukan, pasti dia akan tengok natijah dan kesannya pada hari kiamat nanti. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang mana timbangan amalan dia berat, kebaikan dia, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang menggembirakan dan menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang mana timbangan amalan dia adalah begitu ringan, kebaikan dia ringan, kejahatan, maksiat dia lebih berat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada dia satu ibu angkat. Ustaz-ustaz kita dia terjemah hawiyah di situ sebagai ibu angkat, yang akan ambil dia, yang akan jaga dia. Wa ma adraka ma hiya. Kamu tahu tak siapa hawiyah? Si ibu angkat kamu. Narun hamiyah, iaitu api neraka yang mana begitu panas membakar. Jadi tuan-tuan, ini merupakan satu perkara yang begitu serius dalam kehidupan kita. Satu perkara yang begitu serius dalam kehidupan kita, yang mana kita kena syukur Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk beribadat kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita dengan kelemahan kita untuk datang sujud pada Allah, untuk datang ke majlis ilmu. Semua ini tuan-tuan adalah pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada kita. Tuan-tuan sabar berada di dalam majlis ilmu, datang daripada rumah jauh-jauh, habiskan duit untuk bayar minyak kereta dan seumpamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi bagi tahu, siapa yang mana menuntut ilmu, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Kenapa kita tak perlu rasa gembira tuan-tuan di atas nikmat ini? Hari ini kalau kita ada apa-apa hajat kepada manusia, sebagai contohlah, anak kita dia nak masuk universiti ataupun dia nak masuk sekolah menengah, ataupun anak kita dia nak mohon beasiswa, ataupun anak kita dia nak mohon kerja. Jadi tuan-tuan, kita ni orang kampung biasa, tak ada kedudukan, tak ada kenalan. Tetapi mungkinlah sekali kita kenal lah satu orang yang mana kerja kerajaan, ada kedudukan jawatan, kita pergi jumpa dia. Kata-kata anak aku ni dia nak masuk U ni, anak aku ni nak sambung kerja. Jadi orang tu dia kata, oh tak payah risaulah, insya-Allah dapat tu. Insya-Allah saya akan pergi sembang dengan pegawai sekian-sekian. Apa perasaan kita tuan-tuan? Kita akan rasa lega. Sebab apa? Satu orang manusia yang ada pangkat, dia berjanji kepada kita untuk tolong kita. Ini
Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagi tahu kepada kita, sesiapa yang mana menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan jalan dia untuk ke syurga. Takkan kita tidak gembira tuan-tuan dengan janji macam ni? Takkan kita tidak mahu bersyukur kepada Allah sebab Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk menempuh jalan ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan kita ke syurga. Jadi tuan-tuan, syukur ini satu perkara yang sangat penting. Syukur ini merupakan satu perkara yang sangat penting. Kerana kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak bagi taufik kepada saya dan tuan-tuan untuk berada di dalam majlis ini, kita tidak tahu kita akan berada di mana. Maksiat apa yang kita akan buat? Mulut kita mungkin pada waktu ini kita guna untuk mengumpat orang, untuk mengeji orang. Mata kita sedang guna untuk lihat benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala tegah. Kita sedang guna telinga kita untuk dengar benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nampak tak tuan-tuan? Ini merupakan satu nikmat yang besar yang perlu kita ulang lagi dan lagi. Kita perlu sentiasa ingatkan supaya lahir perasaan bersyukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat dia kepada kita. Dulu kita faham ayat ni hanya bersifat keduniaan. Dapat nikmat dunia, syukur Allah tambah. Dapat nikmat dunia, syukur Allah tambah. Nampak nikmat dunia, dapat nikmat dunia, syukur Allah tambah. Tetapi kita tak faham ayat tersebut berkaitan dengan bersyukur di atas nikmat beragama yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Jadi tuan-tuan, tajuk yang diberi sebenarnya berkaitan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Dua orang Nabi Allah yang mana tuan-tuan semua tahu cerita ni berulang-ulang. Boleh kata setiap kali dekat dengan tarikh Hari Raya Korban, maka ustaz-ustaz dalam khutbah Jumaat, dalam kuliah maghrib, ustaz-ustaz akan cerita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Tapi tak apalah tuan-tuan, sebab memang manusia ni dia lupa. Peringatan perlu diberi supaya apa? Supaya kita dapat pengajaran. Jadi ada musim-musim dia, cerita Nabi-Nabi akan disebut berkali-kali. Ada musim cerita lain pula akan disebut. Ada musim cerita tentang nuzul Quran, ada musim tentang perang Badar, ada musim tentang hijrah. Itulah manusia. Sepanjang 12 bulan kehidupan dia, ada sahaja peristiwa-peristiwa besar yang mana akan diulang-ulang sebut, diulang-ulang cerita supaya kita sedar, supaya kita dapat pengajaran. Jadi tuan-tuan, sekarang dekat dengan bulan Zulhijjah, bulan haji. Lebih kurang dalam 10 hari lagi ataupun 9 hari lagi, tak silap saya mungkin esok 1 hari bulan Zulhijjah dah. Di kebanyakan negara umat Islam, orang akan mula wukuf di Arafah. Umat Islam daripada seluruh dunia yang mana diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan haji, mereka sekarang sedang berkumpul di tanah suci menunggu hari untuk wukuf di Arafah pada hari ke-9. Kemudian hari yang ke-10, hari raya haji yang sinonim dengan sembelih binatang korban. Tuan-tuan, semua ibadat haji boleh dikatakan ada kaitan dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua boleh dikatakan. Bahkan apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anak dia Nabi Ismail alaihissalam untuk bina Kaabah, maka selepas tu Nabi Ibrahim alaihissalam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buat iklan kepada manusia untuk datang menunaikan haji. Wa'adzin fin nas bil hajj. Wahai Ibrahim, buat iklan supaya manusia datang haji. Yang buat iklan Nabi Ibrahim. Pada waktu tersebut, suara satu orang Nabi sejauh mana sangat boleh pergi tuan-tuan. Tidak ada SMS, tidak ada WhatsApp, tidak ada internet, tidak ada speaker, tidak ada apa. Tetapi Allah suruh iklan, yang sampaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia datang berbondong-bondong setiap tahun. Walaupun manusia berada dalam keadaan mensyirikkan Allah,
kafir Quraisy, musyrikin Mekah, walaupun mereka menyembah patung berhala dan seumpamanya, tetapi amalan haji masih lagi mereka buat. Amalan haji masih lagi mereka buat. Betul ada pertambahan, pengurangan sana sini, tetapi yang penting mereka buat amalan haji. Masyarakat Arab yang mana berada di sekeliling Mekah pada waktu tersebut, daripada Yaman dan negara yang sekeliling, mereka datang menunaikan haji di Baitullahil Haram. Jadi tuan-tuan, haji itu sebenarnya adalah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan juga Siti Hajar alaihissalam. Pengorbanan satu keluarga demi untuk dakwah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihissalam apabila dia melarikan diri ataupun apabila dia meninggalkan kota tempat kelahiran dia daripada raja yang zalim, Nabi Ibrahim alaihissalam telah duduk di satu tempat namanya kota Palestin. Itu tempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi dalam sejarah bagi tahu, apabila Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bawa isteri dan juga anak dia, Nabi Ismail alaihissalam turun daripada kota Palestin pergi ke Mekah. Tuan-tuan kalau tengok peta Arab, tuan-tuan tahu lah, Palestin di atas sana, dia akan turun pergi ke kota Mekah yang pada waktu tersebut tidak ada orang duduk pun. Kawasan bukit batu, tidak ada apa-apa, tidak ada sebab untuk hidup di situ. Sehingga sampai di satu tempat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tinggalkan anak dan juga isteri dia di situ. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam berpaling untuk pergi, maka isteri dia tanya, adakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam jawab, ya, ini perintah Allah. Jadi isteri dia kata, kalau ini perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan kami. Allah Subhanahu wa taala akan jaga dan pelihara kami. Dalam surah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu Nabi Ibrahim alaihissalam telah berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah tinggalkan aku punya isteri, aku punya anak di satu tempat yang mana tidak ada tumbuhan pun boleh hidup. Biwadin ghairi dhi zar', di satu lembah yang mana tidak ada tumbuhan pun boleh hidup. Tetapi aku tinggal, ya Allah, kerana perintah Engkau untuk melaksanakan dakwah. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat. Jadi ya Allah, hantarlah manusia-manusia untuk jaga mereka, untuk datang duduk berkumpul di sekitar mereka. Jadi tuan-tuan, cerita yang tuan-tuan selalu dengar, bagaimana Nabi Ismail alaihissalam tak menangis kelaparan, dan Siti Hajar alaihissalam telah berlari-lari daripada Bukit Safa dan Bukit Marwah apabila dia nampak macam ada air. Apabila macam ada air, berlari ke Bukit Safa, berlari ke Bukit Marwah, berlari ke Bukit Safa, berlari ke Bukit Marwah. Yang mana jarak dia tuan-tuan, kalau kita tengok mungkin sampai 3 kilo, 4 kilo mungkin. Saya pun tak tahu berapa kiraan dia sebenar, tapi siapa pergi umrah dia tahulah bagaimana kudrat satu orang ibu yang mana ada anak kecil. Kudrat satu orang ibu yang ada anak kecil, berlari-lari kerana ingin cari air untuk anak dia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah bagi kurniakan kepada Siti Hajar alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam air Zam-Zam yang mana tidak putus-putus sampai hari ini. Ustaz kita kata, di sebalik pengorbanan yang dibuat oleh sesiapa sahaja yang mana menyusahkan diri dia untuk agama Allah, untuk dakwah manusia ajak kepada agama Allah, untuk dakwah manusia kepada tauhid, untuk dakwah manusia kepada mengesakan Allah, maka di sana ada benda yang Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada mereka. Daripada pengorbanan mereka tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok. Hari ni seluruh tanah Mekah, mereka dapat minum air yang mana tidak putus-putus. Tidak perlu berjalan jauh untuk cari air. Buah-buahan dibawa daripada segenap pelosok. Tujba ilaihi min kulli thamarat. Setiap buah-buahan dibawa. Kalau dulu sebelum zaman
Dulu tuan-tuan tidak ada tumbuhan, tidak ada sebab untuk hidup di tempat tersebut. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan keluarga Nabi Ibrahim AS sebagai tempat untuk manusia berbondong-bondong datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zaman kita sekarang untuk menunaikan haji dan juga umrah, tidak pernah ada satu ketika pun Baitullahil Haram tidak ada manusia berada di situ. Salat, tawaf, zikir, baca Quran, buat ibadat, bermula daripada pengorbanan satu orang Nabi Allah, iaitu Nabi Ibrahim AS meninggalkan anak dia dan juga isteri dia Siti Hajar AS. Jadi tuan-tuan, cerita ni kita dengar banyak kali, tetapi ibrah apa, pengorbanan apa, pengajaran apa yang kita boleh ambil? Ustaz kita bagi tahu, kalaulah ada satu bangunan yang runtuh, apa-apa bangunan yang runtuh, maka kita akan dapati ada kesan pasir dan juga kesan simen. Betul tak? Sebab biasanya bangunan dibuat daripada pasir dan juga simen. Untuk ikat jongkong-jongkong tersebut, kita akan gunakan simen, yang di mana digaul dengan pasir. Kemudian kita akan ikat sehingga membentuk bangunan-bangunan. Tapi kalau hari ini bangunan tu runtuh, kita nak buat balik bangunan menggunakan simen ataupun pasir-pasir yang lama, benda itu boleh tak boleh tuan-tuan? Guna bahan yang sama, kita cari simen, kita cari pasir, kemudian kita nak buat bangunan, boleh tak boleh? Kita cari jongkong, kita cari simen, kita cari pasir, kemudian kita buat bangunan, boleh tak boleh? Ustaz kita tanya, boleh ke tak boleh? Jadi kita kata boleh lah, sebab ada simen, ada pasir, ada jongkong, kita boleh ikatlah bangunan. Ustaz kita kata tak boleh. Sebab apa dia kata? Ada satu benda yang hilang daripada bangunan tersebut. Apa benda yang hilang tuan-tuan? Air hilang. Air. Bangunan tu dibuat untuk gaul simen dengan pasir, kita perlukan air. Betul tak? Kita perlukan air, bila dia basah, barulah kita boleh ikat jongkong dan jongkong tersebut, kita boleh buat bangunan sampai naik ke atas. Tetapi sekarang, apabila kita tengok bangunan jatuh, kita tengok ada jongkong, kita tengok ada pasir, kita tengok ada simen, kita gaul semua benda tu tanpa air. Kita boleh buat bangunan? Tak boleh buat. Tak boleh buat bangunan. Sebab ada satu unsur yang penting telah hilang. Apakah unsur tersebut? Unsur tersebut ialah air. Apa yang ustaz kita nak sampaikan? Dia kata apa maksud air tersebut? Air tersebut ialah pengorbanan. Air tersebut ialah pengorbanan. Tuan-tuan, kalau kita tengok dari sudut benda, material, kita ada material benda yang banyak dalam kehidupan kita. Berbanding dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, para sahabat, nabi-nabi terdahulu, mode of transportation, alat pengangkutan mereka sama ada kaki ataupun binatang ternak. Kita hari ni, kita ada kereta, kita ada motor, kita ada kapal terbang, kita ada kereta api, kita ada banyak benda. Harta benda tuan-tuan, zaman sekarang lebih banyak daripada zaman dahulu. Hari ni tuan-tuan, kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Madinah, dalam keadaan keluar daripada hotel, panas sekejap je lah, sampai ke masjid, kita akan duduk dalam satu kawasan yang begitu nyaman, kawasan yang begitu sejuk, aircon 24 jam, dengan kapet lagi. Zaman Nabi, zaman sahabat, dalam keadaan panas, tidak ada kapet, tidak ada aircon, tidak ada kipas. Tuan-tuan, zaman sahabat nak berwuduk, kena keluar rumah, sediakan air, buat balik, letak dalam rumah. Dalam keadaan air susah di kota Mekah, di kota Madinah. Tapi zaman kita air, paipnya tak tahu ada berapa paip dalam rumah kita. 10 mungkin, 20 mungkin kalau rumah besar. Apa lagi benda yang tak ada dalam zaman kita? Ada dalam zaman kita. Semua means of kemudahan, benda untuk memudahkan kita ada dalam kehidupan kita tuan-tuan. Telefon kita ada, internet kita ada, duit alhamdulillah ada, semua ada. Tetapi kenapa agama tidak maju pada zaman kita?
sebagaimana agama maju pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana agama maju pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nampak tak tuan-tuan? Sebab apa? Sebab pengorbanan tidak ada dalam kehidupan kita, tetapi pengorbanan ada dalam kehidupan mereka. Mereka sanggup korbankan masa mereka, korbankan jiwa mereka, korbankan tenaga mereka, korbankan harta benda mereka untuk agama Allah. Sebab tu agama telah tersebar ke seluruh alam. Pada zaman Umar radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan, dikatakan 3/4 dunia ataupun 2/3 dunia telah berada di bawah ta'alukan umat Islam. Manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Tapi pada zaman kita, tuan-tuan, na'udzubillah, di masjid orang curi, di rumah satu orang ustaz, anak-anak dia memaksiati Allah. Ramai kita tengok ayah ustaz, tapi anak perempuan pakaian tidak menutup aurat dengan sempurna, keluar dengan lelaki, ayah dia pun tak boleh nak cakap apa. Padahal dari sudut benda banyak ada pada kita berbanding dengan ada pada Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalam peperangan Tabuk, tuan-tuan, 1 ekor unta dikongsi oleh 10 orang sahabat. Bergilir naik. Kita di satu rumah ada 5 kereta bila ada 5 orang besar. Tetapi kereta tu semua tak pernah sampai masjid, ataupun kereta tu tak sampai ke majlis ilmu. Agama mati dalam rumah kita, masjid kita mati, padahal benda ada. Sebab kita tidak ada pengorbanan. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak, tuan-tuan. Apa yang ada semua dibagi, apa yang ada dibagi. Itu sahabat. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat satu orang tetamu, Nabi tidak ada apa yang nak dibagi kepada tetamu tersebut yang kelaparan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tanya sahabat dia, siapa yang mana nak ambil tetamu ini untuk pihak aku, jamu dia makan. Satu orang sahabat ambil, tak tahu di rumah dia ada makanan, tak ada makanan, yang paling penting ambil dulu. Balik bawa jumpa isteri dia. Sebagaimana tuan-tuan tahulah cerita dia, isteri dia kata, kita adalah sedikit makanan untuk anak-anak kita yang kelaparan. Jadi suami dia kata, tak apalah, kamu tidurkan anak, kemudian sediakan makanan, bawa makanan tu keluar. Jadi bila kami nak makan, pura-pura untuk betulkan lampu pelita, pura-pura untuk betulkan. Jadi aku akan berpura-pura makan, supaya tetamu kita dapat makan dengan kenyang. Maka tetamu tu pada waktu tersebut dia makan, sebab dia tak tahu, dia ingatkan tuan rumah pun makan juga. Tuan rumah tak makan. Jadilah sekali esok bila jumpa Nabi, Nabi menyatakan kegembiraan. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat menyatakan keredaan kepada lelaki tersebut. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ni melebihkan orang lain walaupun mereka pun berhajat. Pengorbanan mereka menyebabkan Allah suka dan redha pada mereka. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hartawan yang begitu kaya di kota Mekah, kahwin dengan Nabi, last kali mati, tuan-tuan, tidak ada walaupun satu harta bersama dengan beliau. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hantar salam kepada Khadijah radhiyallahu anha melalui Jibril. Dalam riwayat hadis, Jibril datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, ya Rasulullah, Khadijah akan datang bawa makanan lepas ni, katakan kepada dia Allah sampaikan salam pada dia dan aku sampaikan salam pada dia. Allah memberi berita gembira kepada dia, satu rumah mahligai istana di dalam syurga yang mana tidak akan ada hiruk pikuk di dalamnya, semuanya nikmat dan juga ketenangan. Pengorbanan mereka sampai Allah kirimkan salam kepada mereka, tuan-tuan. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana nak berperang, Nabi SAW iklan siapa nak infakkan harta benda. Umar datang bawa separuh harta, Abu Bakar bawa keseluruhan harta dia. Nabi SAW tanya, apa yang kamu tinggal untuk keluarga kamu? Dia kata, aku tinggalkan untuk keluarga aku Allah dan juga Rasulnya. Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, bila Nabi SAW tanya, siapa nak beli telaga
untuk kegunaan orang Islam di kota Madinah. Uthman kata, aku ya Rasulullah. Bila Nabi SAW tanya, siapa nak beli kebun untuk diwakafkan kepada umat Islam, Nabi SAW tanya, Uthman kata, aku ya Rasulullah. Bila berlaku peperangan Tabuk, Nabi tanya, siapa yang nak siapkan golongan mujahidin dengan kudanya, dengan untanya, dengan keperluannya? Uthman kata, aku ya Rasulullah. Sampaikan Nabi SAW kata, wahai Uthman, la yadurruka ma fa'alta ba'da al-yawm. Wahai Uthman, kalau kamu buatlah apa pun dah lepas ni, sebagai contoh kita kata, kalau kamu buat dosa ke apa, benda tu tak akan bagi mudarat daripada kamu. Banyak sangat dah kamu korbankan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah redha pada kamu, wahai Uthman. Itu para sahabat, tuan-tuan, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kerana pengorbanan itulah agama tersebar ke seluruh dunia. Diceritakan ada satu orang sahabat dengan bala tentera dia sampai di satu kawasan pantai. Kemudian dia kata, kalaulah aku tahu bahawasanya di sebalik pantai ini ada manusia yang mana tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya aku akan lintas pantai ini dengan kuda-kuda aku untuk sampaikan agama, tuan-tuan, kepada seluruh umat manusia. Dengan kesusahan mereka, tidak ada harta benda mereka, mereka sanggup untuk tinggalkan anak isteri mereka, sanggup untuk tinggalkan kesenangan mereka, sanggup untuk korbankan jiwa, tenaga, harta benda mereka, maka agama naik. Hari ini, tuan-tuan, orang Islam ramai bilangan. Orang Islam ramai bilangan. Ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan Hajjatul Wada', haji terakhir, yang datang buat haji bersama dengan baginda daripada seluruh pelosok tanah Arab 124,000 ya, tuan-tuan. 124,000 sahabat. Tetapi 124,000 ni dapat buka pada zaman Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Berapa banyak? 2/3 dunia. Kita ni dalam satu Malaysia ni, berapa juta orang Malaysia, tuan-tuan, yang Islam. Dalam Malaysia saja kita cerita. Sekarang mungkin populasi kita lebih kurang 28 juta, 29 juta. Kita anggap Muslim lebih kurang dalam 50%. 50% daripada 28 juta ialah 14 juta, tuan-tuan. Okeylah, tolak orang perempuan, tolak budak kecil. Orang-orang lelaki dewasa berapa di kalangan kita, tuan-tuan? Bila saya fikir kan, kita duduk di Malaysia ni, sebenarnya kita yang Islam dengan bukan Islam, tanggungjawab dakwah kita seorang satu je, tuan-tuan. Tanggungjawab dakwah kita seorang satu. Kalau kita kata Muslim 50%, berbaki lagi 50% yang bukan Muslim, betul tak? Itu kita punya populasi. Kalau tuan-tuan tengok, lebih kurang lah. Ada yang kata orang Islam 55% ke 60%. Yang lain tu bukan Islam. Jadi kalau kita ambil lah separuh, sama-sama separuh. Saya dengan tuan-tuan hanya perlu ada tanggungjawab satu seorang je. Sepanjang hidup kita 60 tahun, 70 tahun, dapat bawa satu orang manusia yang tidak kenal Allah kepada Allah. Tapi berapa orang masuk Islam di tangan kita, tuan-tuan, hari ni? Berapa orang yang masuk Islam di tangan kita hari ni? Tak ada. Elak sampai sekarang tak ada. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, hari pertama dia masuk Islam dengan Nabi, dia bawa 8 orang pemuka-pemuka sahabat. Semuanya Allah jamin syurga ketika mana mereka masih hidup. 10 orang sahabat yang dijamin syurga, kebanyakan mereka adalah hasil dakwah Abu Bakar pada hari pertama. Adalah hasil dakwah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pada hari pertama. Sebab mereka faham agama ini bukan milik eksklusif kita. Agama ni, tuan-tuan, bukan milik eksklusif kita, bukan untuk kita saja, bukan untuk anak keluarga, anak kita saja, isteri kita saja, kaum keluarga kita saja, bukan. Agama inilah agama Allah untuk seluruh umat manusia. Nabi SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Sebab tu apabila wafatnya baginda Nabi SAW, berapa ribu je, tuan-tuan, sahabat yang mana berada di kota Madinah yang mati dan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Yang lain, tuan-tuan, bertebaran ke seluruh alam. Bertebaran ke seluruh alam untuk sampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kubur Sa'ad bin Abi Waqqas ada di China sekarang. Di kawasan Guangzhou, yang kita sebut Guangzhou, ada di situ. Islam sampai ke India sejak zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum lagi.
Jadi tuan-tuan, kerana pengorbanan mereka, agama telah tersebar ke seluruh dunia. Tetapi mereka tidak ada apa-apa dalam kehidupan. Harta benda tak ada, pangkat darjat tak ada apa-apa. Tetapi agama tersebar. Kita harta benda ada di tangan kita, kemudahan ada di tangan kita. Tetapi hari ini satu orang non-Muslim pun belum pernah masuk Islam di tangan kita. Okeylah orang Islam, orang non-Muslim tak masuk Islam. Hari ini berapa ramai anak-anak orang Islam yang telah terkeluar daripada agama Islam. Kalau tuan-tuan tengok dalam media sosial, na'udzubillah, kita tak tahu apa yang berlaku tuan-tuan. Percakapan-percakapan kufur, menghina Allah, menghina Nabi di kalangan anak-anak Melayu tuan-tuan. Di kalangan anak Melayu berkomen dengan bahasa Melayu dalam Twitter, dalam Facebook. Hari ini bukan setakat non-Muslim tak masuk Islam di tangan kita, anak-anak umat Islam keluar daripada agama Islam, cuma tidak diberitahu secara jelas. Tetapi i'tiqad dalam hati, keiman dalam hati lama dah lenyap. Hina Nabi, hina Quran itu benda biasa tuan-tuan. Apabila dakwah tidak dibuat, apabila pengorbanan untuk agama tidak dibuat, apabila kita selesa dengan kehidupan kita, kita selesa dengan harta benda dunia kita bekejar-kejaran untuk kumpul harta. Harta ni tak salah tuan-tuan, yang salah tu kita. Harta ni sifat dia neutral. Kalau digunakan untuk tujuan yang baik, berada di tangan orang baik, harta itu adalah harta yang baik. Nabi SAW kata sebaik-baik harta adalah harta yang mana berada di tangan lelaki yang salih. Kalau guna untuk agama, macam Uthman radhiyallahu anhu, macam Abdul Rahman ibn Auf, macam Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka itu adalah harta yang baik. Tetapi kalau kita kumpul harta, cari harta sampai langgar halal haram, tidak melakukan pengorbanan untuk agama Allah, untuk menyebarkan Islam, maka harta tersebut merupakan kerosakan untuk diri kita. Harta itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis bagi tahu pada hari kiamat, kaki anak Adam tidak akan sekali-kali beranjak daripada padang mahsyar kecuali apabila ditanya tentang beberapa perkara. Antaranya ialah harta dia, daripada mana dia dapat dan bagaimana dia belanjakan harta tersebut. Ilmu dia, apa yang dia amalkan. Umur dia, bagaimana dia habiskan. Jadi tuan-tuan, sekarang apa yang ustaz-ustaz kita bagi tahu, bahawasanya agama kita tidak bergerak, tidak maju ke hadapan kerana ada satu benda hilang. Walaupun benda-benda lain ada, harta benda ada, bilangan sekarang kita ada, tetapi kerana satu benda hilang, iaitu pengorbanan. Pengorbanan tuan-tuan. Bila pengorbanan tidak ada, maka tidak akan ada hasil dan natijah dia. Setiap seorang dia fikir nafsi, diri aku. Tak apalah, nak buat masjid, bila minta sedekah, bila minta infak, bila minta bantuan, kita rasa macam masjid tu untuk orang lain sembahyang, bukan kita. Bila ada nak buat majlis ilmu, perlu bayar kepada ustaz, sebab ustaz pun dia kena datang dengan kenderaan dia, kena datang, kena bayar tol kalau di Kuala Lumpur, dengan minyaknya dan seumpamanya. Jadi bila nak minta tabung, jadi bila hari Jumaat tu tabung lalu tu, dia rasa macam, ataupun kita kata tabung-tabung yang berada di sekeliling masjid, kita rasa macam tabung tu bukan untuk kita. Duit kita tak bagi, gotong royong bersih masjid ataupun kenduri kendara di masjid untuk majlis ilmu dan seumpamanya, kita tak bagi. Kadang-kadang setengah daripada kita duduk dalam mesyuarat pun malas tuan-tuan. Mesyuarat mungkin bulanan, nak bincang tentang masjid, program masjid, aktiviti untuk anak muda, bagaimana nak tarik anak muda kepada masjid, bagaimana nak tarik anak muda kepada ketaatan, bagaimana nak buang benda-benda mengarut yang berlaku dalam kampung kita, tempat-tempat lepak anak muda tak tahu waktu maghrib, waktu isyak macam mana, ataupun tempat dating lelaki perempuan. Benda tu tuan-tuan, kadang-kadang kita tak nak duduk berdalam masjid yang ada aircon untuk fikir apa yang perlu kita buat. Maka apa akan berlaku tuan-tuan? Agama akan keluar daripada masjid, agama akan keluar daripada rumah kita. Na'udzubillah, minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala, bahawa akan keluar manusia-manusia murtad daripada rumah-rumahan orang Islam. Benda ni berlaku tuan-tuan.
Sebab apa? Setiap daripada kita nafsi-nafsi. Diri kita. Kita tak pernah fikir tentang anak isteri kita, kaum keluarga kita, jiran kita, orang kampung kita. Kita tak pernah fikir. Nabi sahabat tidak macam tu. Satu ketika Nabi SAW tanya sahabat dia, Thabit ibn Qais ibn Syammas, apa nama dia? Satu orang sahabat Nabi. Nabi tanya, mana dia ni? Lama tak datang ni. Thabit ibn Qais ibn Syammas, tak silap saya nama dia. Jadi Sa'ad ibn Ubadah, dia kata, ya Rasulullah, aku pun tak nampak dia beberapa hari dah ni. Tapi dia jiran aku, nanti aku akan pergi tanya dia. Jadi bila pergi tanya, saya nak tutup dah cerita ni tuan-tuan, sekejap lagi. Jadi dia tanya, dia kata, kenapa tak datang masjid? Dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang beriman, jangan sekali-kali kamu angkat suara kamu melebihi suara Nabi, sebagaimana kamu bercakap dengan orang-orang lain, dengan kawan-kawan kamu. Takut-takut amalan kamu akan terbatal dan terhapus dalam hal keadaan kamu tidak mengetahui. Jadi dia kata, aku ni satu orang yang mana bersuara tinggi, suara kuat. Memang dari sudut ciptaannya memang suara dia kuat. Bukan dia nak menengking ataupun bukan dia nak angkat suara. Tak, memang suara dia jenis kuat, suara yang kasar. Jadi aku takut kalau aku bercakap dalam majlis Nabi, suara aku lebih tinggi daripada Nabi, nescaya aku akan tergolong dalam golongan yang celaka ini, golongan yang mana akan terhapus segala amalan. Sebab tu sekarang aku melarikan diri daripada majlis Nabi. Bukan kerana benci Nabi, bukan kerana sebagaimana orang munafikin, tidak. Sahabat tu bagi tahu kepada kawan dia bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata, bahkan dia adalah daripada ahli syurga. Nabi SAW i'lan, bahkan dia daripada ahli syurga. Moral of the story ialah Nabi tahu sahabat dia bila datang, bila tak datang. Sebab ambil berat orang Madinah, maka Madinah menjadi satu tempat yang mana bercahaya dengan iman dan juga Islam. Bukan macam kita tuan-tuan. Mungkin kita tak pernah tahu pun jiran kita, dia pernah datang masjid, tak pernah datang masjid. Isteri jiran kita tutup aurat, tak tutup aurat. Kita benda ni jadi satu benda biasa dalam kehidupan kita. Taat ke, maksiat ke, kita buat tak tahu semua. Yang paling penting, perut aku kenyang, tidur lena, pagi pergi kerja, balik, hujung bulan dapat gaji. Pemikiran macam ni tuan-tuan, dia akan menghilangkan agama daripada keluarga kita. Bahkan na'udzubillah, takut-takut dia akan keluar daripada diri kita. Manusia semakin jauh daripada agama kerana sifat macam ni. Tidak ada pengorbanan. Semoga Allah SWT bagi taufik pada saya dan tuan-tuan untuk ambil iktibar daripada cerita yang kita dengar. Semua Nabi-Nabi ada pengorbanan. Bukan Nabi Ibrahim saja, bukan Nabi Ismail sahaja. Semua Nabi-Nabi daripada dahulu, daripada Adam AS sampailah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, kemudian ulama-ulama selepas itu, untuk memelihara, menyebarkan agama ini sampai zaman kita tuan-tuan. Ia adalah pengorbanan. Tetapi masalahnya pengorban ni semakin berkurangan pada zaman kita. Semakin berkurangan, walaupun harta makin bertambah, teknologi semakin maju, tetapi kita semakin berkurangan. Orang semakin keluar daripada agama, manusia semakin hidup dalam kejahilan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik dan hidayah kepada saya dan tuan-tuan untuk faham benda ni, untuk kita ambil bahagian dalam agama ini. Kita dapat bagi buah fikiran kita, dapat bagi tenaga kita, dapat bagi sedikit harta kita, dapat bagi masa kita. Bagaimana agama ini kita dapat fikir, bagaimana agama ini dapat tersebar, bagaimana agama yang sebenar, amalan agama dapat hidup dalam rumah-rumah orang Islam. Hari ini tuan-tuan, bukan kata rumah orang Islam, dalam masjid pun amalan agama semakin mati. Banyak tempat di negara Arab, saya sekarang belajar di Jordan. Masjid ni
paling kurang orang datang hanya untuk sembahyang berjemaah. Tidak ada majlis ilmu, tidak ada belajar Quran, tidak ada belajar hadis, tidak ada belajar fiqh. Keadaan di negara Malaysia lebih baik dari sudut tu. Sungguh tuan-tuan, saya dulu duduk di Mesir 4 tahun, saya duduk di Jordan dah 3 tahun sekarang. Itulah, tak ada tempat kita tengok dalam masjid yang ada majlis-majlis ilmu sebagaimana yang berlaku di Malaysia. Walaupun mereka orang Arab, tak boleh baca Quran, semayang pun tak tahu, ambil wuduk pun tak tahu. Orang datang semayang Jumaat, datang semayang, tetapi sah batal tak ambil tahu, wuduk betul tak ambil tahu, tutup aurat tak tutup aurat masa semayang tak ambil tahu. Yang paling penting orang datang, orang balik. Orang datang semayang. Orang Arab ni dipuji dari sudut semayang berjemaah, tetapi dari sudut ilmu pengetahuan tentang agama fail. Sebab tu tuan-tuan, banyak sangat pemikiran-pemikiran yang rosak keluar daripada negara Arab. Pemikiran-pemikiran liberal, sekular, pemikiran-pemikiran yang bersifat menyimpang daripada ajaran Islam, kebanyakan datang daripada orang-orang Arab. Ramai tuan-tuan, ramai sangat-sangat. Bahkan benda ini satu perkara yang menakutkan. Jadi tuan-tuan, ini merupakan satu perkara yang saya dan tuan-tuan kena fikir. Semoga Allah SWT bagi taufik pada saya dan tuan-tuan untuk ambil iktibar daripada apa yang kita dengar, dan bukan setakat masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tetapi kita berusaha bagaimana kita dapat bagi sumbangan kita, orang lain dapat bagi sumbangan secara kolektif, secara berjemaah, bagaimana untuk hidupkan masjid kita, untuk cuba ajak jiran-jiran tetangga kita untuk sama-sama hidupkan masjid, hidupkan suasana beragama dalam kampung kita. Semoga kita ini tergolong di dalam golongan baldatun tayyibah, satu negeri yang baik, wa rabbun ghafur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni, merahmati negeri tersebut dengan penduduk-penduduknya. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Wa sallallahu sallama wa baraka ala sayidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.